مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحول قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, rafa'kan kesyukuran pada pagi ini. Sambung pengajian kita kitab Al-Jawahir Al-Mawhub wa Munabbihal Qulub, yang bermaksud permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Kitab yang berkaitan dengan fadail amal, fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan dalam kita beramal, supaya lebih semangat kita nak beramal. Beginilah kita orang awam, iman kita iman pedagang dengan Allah, berdagang, berjual beli. Jika ada habuan, baru semangat. Tak ada habuan, tak ada semangat. Maka berbeza dengan iman mereka yang mempunyai satu martabat yang tinggi di sisi Allah. Mereka ibadah kerana mereka hamba. Mereka beribadah bukan kerana pahala. Mereka beribadah bukan kerana takutkan pada neraka. Mereka beribadah bukan sebab nak syurga. Tidak. Mereka beribadah kerana mereka hamba. Itu maqam mereka lah. Kita ni, sekadar kita ni, maqam orang awam, maqam mukhlisin, maka memadailah kita beribadah kerana takut pada neraka ataupun nak kepada syurga, nak pada pahala. Sudah dikira mukhlisin. Yang tak naknya langsung tak buat. Itu yang tak naknya. Kita berhenti pada muka surat 8 yang menceritakan, muka surat 8 bawah tu, yang menceritakan tentang hadis Nabi berkaitan dengan apa ni? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Daripada tu kita bahas sebelum ni. Aku bendaharaan ilmu dan Ali itu pintunya. Nabi beritahu aku ni ilmu tu, kalau ilmu tu akulah, apa dia panggil, gudang. Bendaharaan, gudang. Maknanya seumpama Nabi ni gudang ilmu, yang mana nak masuk gudang tu kena ada pintu. Pintu tu Sayyidina Ali. Bermula pada situ lah. Bermula daripada situ, maka pihak Khawarij, mereka tak puas hati dengan hadis ni. Tak puas hati dengan hadis ni sebab membesarkan Ali tu. Nabi tu tak apalah, Ali tu. Kalau kita tengok, kita baca bawah sikit ni, maka tak kala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Hasad, rasa tak puas hati ya. Khawarij tak puas hati. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu. Berkumpullah 10 orang besar tu, maksud 10 orang yang cerdik pandai waktu tu. Dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia, kita tanya Sayyidina Ali itu, pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang betapa dijawabnya.
Bahasa dulu. Dia kumpul 10 orang sebab dia tak puas hati dengan pujian Nabi dekat Sayyidina Ali. Maka dia kata kita kumpul 10 orang bijak pandai, kita tanya satu soalan je. Tapi 10 orang tu tanya soalan yang sama. Okay? Kita tengok dia jawab apa. Ini saya ulang balik ni, ini yang lepas ni. Maka jika ia jawab, bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya. Kalaulah dia jawab lain-lain, kita jawab soalan yang sama, seorang ni tanya jawapan dia lain, soalan ni tanya soalan yang sama, jawapannya lain. 10 orang semua jawab lain-lain, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim sungguh seperti kata Nabi tu. Yalah, soalan sama, jawab 10 orang tanya, jawab lain-lain. Hebatlah. Dan jawab berlainan jawapan, dan ianya betul. Kalau berlainan jawapan salah, tak guna juga kan? Betul. Maknanya betul orang ni orang alim. Kata geng-geng Khawarij tadi. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata ia. Mulalah diorang pergi jumpa Sayyidina Ali. Ini pun kita dah bahas sebelum ni. Hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Siapa ingat lagi ya? Dia tanya, mana lagi afdal? Mana lagi bagus? Mana lagi baik? Mana lagi aula? Harta ke ilmu? Ilmu ke harta? Jawapan tu kita dah tahu dah. Mesti orang akan jawab ilmu. Yang dia nak ni, yang 10 orang nak ni, alasan dia tu. Alasan dia nak. Memang orang akan jawab ilmu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Dia orang pertama tanya ni, ilmu lebih afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Yang ni yang nak tahu ni. Okay. Jawab Sayyidina Ali, kerana ilmu pusakai anbiya, dan harta pusakai Qarun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka. Kerana ilmu ni pewaris Nabi. Nabi tak tinggalkan apa-apa melainkan ilmu. Maka sesiapa yang ada ilmu, maknanya dia terima pusaka para Nabi. Okay? Harta pusakai Qarun, Syaddad, Fir'aun dan umpama mereka tu. Jadi kalau kita tengok kisah-kisah, kan? Kita tengok kisah-kisah, kalau berkaitan dengan harta ni mesti orang jahat. Itulah mudah kata. Dia bagi contoh Qarun, Syaddad, Fir'aun dan seumpamanya. Qarun dah terkenal sepupu Nabi Musa AS. Miskin, anak ramai, miskin. Minta Nabi Musa ajar kat dia sesuatu, dan berimanlah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ajar dia, ada riwayat kata ajar buat emas. Buat emas, bukan cari biji emas, mau jadikan emas ketul, bukan. Buat emas. Buat emas mana boleh kan? Kalau boleh buat emas, kaya lah kita semua. Tapi Nabi Musa ajar Qarun, sebab dia miskin sangat, dan didoakan Qarun ni jadi kaya. Qarun minta Nabi Musa doakan. Akhir sekali kayalah Qarun. Akhir sekali bila Nabi Musa nak minta zakat, dia tak mau bayar. Dia mengaku, ini aku punya usaha. Asal pula nak bagi orang, kan? Okay, maknanya siapa yang maka kita dapat faham. Lepas tu Qarun ni ditenggelamkan, ditenggelamkan bumi, dia panggil, maksudnya bumi. Maka banyaknya harta Qarun sampai ke sini. Padahal cerita ni cerita Mesir. Sampai ke sini, sampai ke tanah Melayu, jumpa harta dalam tanah, kita panggil harta karun. Jadi maknanya kalau cerita tentang harta ni, orang jahat, iaitu Qarun. Kemudian dia bagi contoh Fir'aun. Fir'aun tak payah cerita. Fir'aun tak payah cerita lah Fir'aun ni, kerana Fir'aun ni orang kaya. Macam tu juga Syaddad. Syaddad ni saya sempat cerita sikit kan, yang lepas, iaitu ada 4 orang yang pernah menguasai dunia. Tak ramai kuasai dunia ni. Ada yang menguasai sebahagian besar, menguasai separuh dunia, menguasai bangsa tu aja. Tapi yang menguasai dunia ada 4 orang je. Nabi Sulaiman, Zulkarnain, 2 orang yang menguasai dunia. Ini yang beriman. 2 orang lagi yang melawan.
lawan Tuhan, yakni Namrud. Kalau dalam kitab dia Namruz, samalah Namrud, Raja Namrud. Seorang lagi Raja Shaddad. Raja Shaddad ni tak berapa dicerita, tapi yang dalam kitab ni ada cerita Shaddad. Saya dah cerita dah sebelum ni. Shaddad ni tidak ada disebut dalam Quran, tapi orang ataupun bangsa ataupun kaum ataupun istana kotanya dia panggil Iram. Iram ada disebut dalam Quran surah Al-Fajr. Wal Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama. Iram tu Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Adakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhan buat kepada kaum Ad? Betul? Irama dzatil imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi-tinggi. Ini cerita pasal Shaddad. Shaddad ni Allah kurniakan dia 4,000 orang anak. Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak fikir zaman tu zaman mana? Zaman Nabi Nuh, lepas pada tu lagi. Jadi zaman awal-awal manusia. Umur dia 1,000 tahun. Isteri dia 1,000 orang. Anak dia 4,000 orang. Kita tak nak fikir awal-awal. Ini kira awal-awal dunia dulu. Sebab Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Dia area kat situ lah. Nabi Nuh dengan Nabi Hud. Akhir sekali Allah musnahkan dia, yang dicerita dalam surah Al-Haqqah. Cerita surah lain pula cerita tentang kemusnahan Shaddad ni. Tapi nama tu tak ada. Maka kata Sayyidina Ali, ilmu pusakai Anbiya dan harta pusakai Qarun, Shaddad, Firaun dan umpama mereka. Yang pertama. Kemudian datang yang kedua. Orang kedua pula datang. Yang kata yang 10 orang tadi ni. Bertanya ia seperti yang dahulu juga. Sama juga soalannya. Maka apa soalannya? Ilmu afdal ataupun harta lagi afdal? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Jawapan yang sama. Yang penting dalilnya kenapa? Maka kata Sayyidina Ali, kerana ilmu itu memelihara akan dikau dan harta engkau peliharakan dia. Ilmu tu kita terpaksa ilmu jaga kita daripada kerosakan, sedangkan harta kita kena jaga dia. Jadi kerana itu ilmu lebih daripada harta. Dengan ada ilmu kita terjaga, ilmu jaga kita. Dengan ada harta kita terpaksa jaga harta. Maka ilmu lebih afdal daripada harta. Kelebihan ilmu dapat mengendali nafsu kita. Ada ilmu ni dapat kendali nafsu kita. Kalau harta, kita kena mengendalikan harta. Kalau tidak, jahanam kita. Maka dengan ada harta, banyak kerja yang kita kena buat. Kena kendali, kena jaga dia, harta. Sedangkan kalau ada ilmu, ilmu jaga kita. Itu beza kelebihan ilmu, kata Sayyidina Ali, dengan harta. Kelebihan ilmu dapat mengendalikan nafsu kita. Bila kita nak langgar border, nak cross the border, nak langgar sempadan, boleh tak boleh? Ilmu yang cakap, tak boleh. Bukan harta. Harta dia suruh lagi. Buat lagi. Bila nak langgar sempadan, benda yang baik, benda apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Ilmu ni yang akan ingatkan kita, tak boleh ni, tak boleh ni. Ni langgar ni. Ilmu yang jaga kita. Ilmu jaga kita. Harta tidak. Dengan sebab harta lah kita akan jadi lagu sebab harta. Jarang orang miskin lagu. Dia ada masalah ujian dekat lain, tapi masalah lagu jarang orang miskin lagu. Dia sibuk nak cari makan kerja tu, tapi lagu jarang. Orang yang ada banyak duit ni lah. Orang yang ada internet laju, dia lah mudah untuk lagu. Unify ke apa ke. Orang yang pakai basic yang pakai basic punya, berapa lah nak tunggu loading. Dia tak terpedaya dengan media sosial ke apa, internet ni. Sebab apa? Nak tunggu tu Allah, loading. Tapi orang yang laju ni, yang berapa, RM40, RM50 sebulan ni laju ni, ataupun yang kat rumah tu, yang Unify tu lagi laju. Mereka ni lah yang duduk dapat tengok, tak lepas-lepas dia orang ni. Jadi
Biasanya orang ada ilmu ni apabila jika dia cross the border, jika dia melanggar sempadan, dia tak pergi jauh. Dia tak akan pergi jauh, dia akan kona balik. Walaupun dah langgar sempadan. Biasanya orang ada ilmu, dia tak langgar. Sebab masa ketika nak melintasi sempadan apa yang boleh dan apa yang tak boleh, ilmu dah ingatkan dia. Katakanlah entah macam mana, terlepas juga, tak jauh pergi, patah balik. Mudah untuk U-turn balik, mudah untuk cari jalan untuk kembali ke pangkal jalan. Orang yang tak ada ilmu, bila dia terlajak, tak nampak jalan pulang, tak nampak cahaya dah. Katakanlah dia terlajak tadi sedikit, memang dah patah balik. Katakanlah dia terlajak jauh sekali pun, jauh terlajak, tetap juga dia dapat kembali ke pangkal jalan. Dah turun nanti kembali balik ke surau masjid. Tapi orang yang tak ada ilmu ni, kalau dia dah sesat, dia pergi, dia dah gelak gelita dah, tak ada. Tu beza ilmu, jaga. Walaupun kita dah lawan dia, ketika dia jaga kita, jangan, ni tak boleh, kita langgar juga, dia masih lagi berguna. Baru pergi sikit je, langgar salah sikit aja, suruh patah balik. Katalah kita tak dengar, kita pergi juga jauh ke dalam, tetap juga kita akan kembali juga ke pangkal jalan. Ilmu tadi. Sebab itulah kata Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Kerana ilmu jaga kita, tapi kalau ada harta, kita kena jaga harta, menyusahkan hidup kita. Ilmu itu penghukum ataupun hakim, sedangkan harta terhukum. Ilmu menghukum ilmu penghukum. Siapa ada ilmu penghukum, dia akan hukum, ni salah, ni betul, ni salah, hukum tu, keputusan. Tapi kalau harta terhukum, ni boleh, ni tak boleh. Kau banyak harta pun, ni boleh, tapi ni tak boleh, ni tak boleh. Ada harta suka hatilah, nak buat apa? Tak boleh. Harta terhukum, ilmu menghukum. Ilmu menghukum, itu maksud ilmu lagi afdal daripada harta, kerana ilmu itu memelihara akan dikau, dan harta engkau peliharakan dia. Harta kita terpaksa susah payah untuk jaga dia. Kemudian datang orang ketiga, bertanya, ya seperti yang dahulu juga, sama juga soalan, ilmu ke? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Jawapan yang sama. Alasan yang ketiga, kerana empunya harta itu banyak seteru, dan yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya. Kerana orang yang, kata Sayyidina Ali, orang yang ada harta tu mengikut sejarah, mengikut historinya, banyak seteru, banyak musuh. Tapi orang yang ada ilmu, historinya, kalau kita tengok, orang yang ada ilmu banyak taulan tu kawan, banyak kawan. Orang kaya, orang berharta, dia lebih banyak musuh daripada kawan. Automatik jadi gitu. Sebab kadang-kadang ada orang iri hati, ada orang dengki, ada orang pandang serong, dituduh belagak. Dia tak belagak pun, dia tuduh belagak. Kaya tu mesti belagak. Padahal tak semestinya. Automatik gitu. Tapi tak semestinya. Cuma bila banyak harta, maka lebih banyak musuh daripada kawan. Bila banyak harta ni. Kerana itulah kata Sayyidina Ali, ilmu tu, bila banyak harta, orang akan pandang serong, orang akan iri hati, dengki, sebab orang tu kaya, sebab dia tu kaya. Sebab tu kita, antara yang kita kena sembunyikan, harta, umur dengan anak-anak. Maksudnya kejayaan anak-anak tu kena sembunyi. Beberapa kita tak boleh cerita semua, tapi zaman sekarang, zaman media sosial ni terbalik, semua nak cerita dengan orang. Bahaya tu. Nabi suruh kita sorok. Sorok tu maksud jangan cerita kat orang tentang keluarga kita, kejayaan keluarga, contoh anak-anak tu. Nabi suruh kita sorok, sebab menyebabkan iri hati orang, dan menyebabkan iri hati orang yang ada penyakit. Gitu. Orang yang ada penyakit hati akan iri hati. Orang yang
tak ada penyakit pun, tapi dia tak adalah sebaik orang tu. Dia akan terasa macam alah, macam tu, rendah. Dia takkan terasa orang dia tu kurang berbanding orang tu, orang lain ni. Soroklah harta. Sebab orang yang ada penyakit hati, dia akan dengki. Orang yang tak ada penyakit hati, dia akan bersedih. Sebab kaya, dia akan jadi sedih ni. Kena sorok. Kita makan apa, kita sorok. Sebab orang yang ada penyakit hati, dia dengki. Oh, makan gitu, dia cakap makan-makan. Itu pun nak share kat Facebook. Orang yang tak ada penyakit hati kan, tapi dia tak mampu, dia macam sedih kan. Aku tak boleh makan, dia terliur. Saya ingat dulu, masa kecil-kecil dulu, tok nenek kita ataupun mak-mak kita, bergantung pada umur kita lah. Kalau muda-muda ni tok nenek tu, kalau ada umur dia pun dah tok nenek, maknanya mak-mak dia, mak ayah dia, kalau nak masak apa-apa, dia akan masak lebih untuk bagi jiran. Sebab bau, takut terasa tu. Kalau nak buat balik buah-buahan yang jarang-jarang ni, macam durian ke apa ke, yang ada bau tu, buah-buahan tu, dia pastikan akan bagi jiran dia, orang sebelah rumah. Ataupun dia tak buat balik. Bukannya kulit-kulit tu main letak je dekat depan rumah, tunggu lori mari ambil. Kesian kat orang sebelah. Sorok sampai tahap tu sekali. Kalau nak tunjuk boleh, yang jenis bau ni bagi. Masak buat pulut ke, buat apa ke, buat bubur ke, bagi. Kalau tidak, bungkus elok-elok letak, sorok. Walaupun sampah dia, maknanya sorok. Kerana dia boleh menimbulkan kesedihan orang lain, terliur orang lain, dan dia boleh menimbulkan iri hati orang yang ada penyakit hati. Sebab tu orang yang ada harta ni, maka dia banyak musuh kerana ada orang iri hati, dengki, dipandang serong, dituduh macam-macam. Sedangkan orang berilmu, banyak orang suka kawan sebab nak manfaat tu, nak manfaat ilmu, dan nak apa dia panggil, nak kredit. Sama juga zaman media sosial sekarang macam tu. Jumpa tok guru tu, tangkap, masuk. Bukan kata salah, kalau kerja dia asyik takat gambar je kita tengok. Nak apa ni sebenarnya? Kalau memanglah kadang-kadang sekali-sekala ada, setahun 3-4 kali ada. Ini kerja dia pergi cari takat gambar untuk tu. Nak tujuan tu apa tu sebenarnya tu? Kita tak kata tuduh dia terus nak apa, tak. Bila kita tangkap gambar, bila kita duduk bersama dengan orang ada ilmu, dia ada kredit kat situ, dan orang akan menganggapkan dia ada ilmu juga. Sedangkan tak semestinya. Tak semestinya tangkap gambar. Tuan guru ni, alhamdulillah, dapat berjumpa dengan tuan guru sekarang ambil berkat. Dia time ngaji tak ngaji pun, kita tangkap gambar tu aja. Jadi kalau lah dia letak dekat dia punya media sosial, direct, kita akan automatik terfikir, oh ini orang hebat-hebat ni. Orang hebat yang dia tangkap gambar tu, dia tu belum tentu. Dia belum tentu. Cuma kita tak tuduh lagi tu. Cuma nak bagi tahu, orang suka berkawan dengan orang yang ada ilmu. Sebab dapat, Nabi kata apa? Dapat wangi dia. Kawan dengan orang jual minyak wangi ataupun toke perfume, kita akan wangi juga walaupun kita tak pakai. Dapat tempias lah kita panggil, dapat. Kita masuk jumpa dia kat kedai, kawan kita nak ajak minum, jom masuk kedai, kita keluar dengan kita bau. Bau. Dia pula nak salam kita, nak pegang kita. Orang kerja apa? Toke minyak wangi, dia akan melekat. Wangi juga kita. Sampai jealous orang rumah. Abang mana wangi-wangi ni? Tadi keluar tak wangi, balik wangi ni. Jealous. Sebab kawan dengan orang yang toke minyak wangi. Tapi kalau berkawan dengan toke besi, akan berlubang-lubang lah baju seluar kain kita. Berlubang-lubang. Kena percikan api tu. Maknanya memang orang suka berkawan dengan orang ada ilmu kerana nak ambil manfaat ilmu tu satu. Duduk kat kedai cerita pasal ilmu. Kalau dengan orang yang tak ada ilmu, duduk kat kedai cerita pasal apa? Tukar tayar kereta, tukar spoiler, tukar tu je lah duduk cerita. Itu je lah, pasang tu pasang ni, cerita pasal bola. Tapi kenapa orang suka duduk dengan ilmu? Dekat kedai makan boleh cerita pasal ilmu, boleh tanya, boleh share apa sebagainya. Dia nak yang tu. Dan kalau orang yang tak nak ilmu pun nak kredit tadi tu, nak bangga nak bangga tu, bangga. Macam mana pun poin dia kat sini, kata Sayyidina Ali, ilmu, orang ada ilmu banyak taulan, banyak kawan. Betul lah. Betul lah.
Orang yang keempat pula datang. Kemudian datang yang keempat. Bertanya ia seperti yang dahulu juga. Ilmu ke harta lagi afdal? Jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta itu apabila engkau nafkahkan, engkau belanjakan, kurang ia berkurang. Dan ilmu apabila engkau nafkahkan, ia nafkahkan dia, bertambah ia. Harta kalau kita belanja dia akan berkurang, belanja dia akan berkurang, belanja dia akan berkurang. Itulah harta. Tetapi ilmu akan bertambah bila dibelanjakan. Bila ilmu kita bagi orang lain, automatik ilmu akan bertambah. Orang yang mengajar akan tahu perkara ni, akan sedar perkara ni. Orang yang tak mengajar, dia tak sedar lah. Bila dia share sesuatu, pertama, bila nak share, pertama-tama tempat umum kena ada homework. Kalau ilmu lah, kalau sekadar peringatan, tazkirah, ceramah-ceramah, tak payah. Banyak pengetahuan am dalam kepala, goreng lah, goreng sampai hangit. Goreng. Itu kalau ceramah umum-umum gitu. Tapi kalau ilmu nak sampai, dia kena homework. Kalau dia tengok apa-apa, ada hadis ke apa, dia risau juga. Dia cuba cari hadis tu, hadis martabat apa. Nanti orang tanya pula, itu hadis maudhu' Ustaz. Sudah. Dia nak juga tahu sedikit berkaitan dengan martabat hadis tu. Tak payahlah kita nak tahu sanad sampai sambung ke Nabi. Cuma kita nak tahu serba sedikit. Jadi kita terpaksa cari. Kan bertambah ilmu. Berkaitan dengan masa cari-cari, jumpa pula ilmu lain. Begitu lah. Ketika kadang-kadang share tu, Allah akan campak ilham. Tak terfikir pun sebelum ni. Tengah-tengah tu terfikir. Itu biasa jadi. Dia panggil futuhat. Futuhat. Pembukaan yang Allah bagi. Ilham. Yang mana itu adalah kerja Jibril sekarang. Jibril kan menyampaikan wahyu. Lepas tu wahyu nak sampai apa? Rasul akhir zaman dah tak ada dah. Dah wafat dah. Habis apa kerja dia? Relax, pencen, makan pencen. Tak ada kerja dia. Antara kerja dia mencampakkan ilham. Ilham. Jadi kadang-kadang ilham tu dia panggil futuhat. Tiba-tiba diterima pembukaan. Ada satu kisah, seorang hebat mengajar kat Masjidil Haram waktu zaman dulu. Anak murid beribu. Ketika dia menyampaikan tu, dia dapat satu futuhat, pembukaan ilham. Maka dia dapat bagi hujah-hujah tentang apa yang dia nak ajar. Sedangkan dia buat research sebelum tu biasa-biasa aja. Dapat dah. Tengah-tengah ajar tu dapat futuhat lebih mantap lagi. Tanpa dia buat research pun. Tiba-tiba dia pun bagi. Tercengang semua anak murid dia. Hebat Tok Guru kita ni. Hebat, mantap. Dia pun terasa dia mantap. Dia tu yang mengajar ni, Tok Guru besar ni. Bila dia rasa dia mantap, dia berhenti. Anak murid senyap. Apa hal tiba-tiba berhenti mengajar ni? Terasa terlintas dalam hati dia sesuatu. Aku ni mungkin hebat lah. Hebat aku. Kita macam tu lah. Sebab semua ternganga ni. Dengan dia pun ternganga dengan dia tadi. Bila lintas kat hati dia, ni syaitan ni, dia kata. Dia berhenti, dia balik rumah. Belah gitu je. Tutup kitab, ambil, belah gitu je. Ayah dia, awal balik mengajar. Ayah dia kat rumah. Dia pun cerita lebih kurang. Tengah-tengah tu dia terima futuhat. Bezakan futuhat, terima hujah-hujah, dapat terfikir yang sangat mantap sehingga kan terlintas dekat hati dia. Syaitan ni terlintas kat hati dia. Dia tu besar, dia tu baik, dia tu bagus, dia tu banyak ilmu sebagainya. Kemudian aku pun berhenti balik padam muka syaitan, dia kata. Syaitan nak hasut dia itulah supaya bangga diri. Sekarang syaitan tak boleh padam muka. Ayah dia kata apa tak? Padam muka syaitan apa? Padam muka kau lah. Asal pula syaitan dia buat apa-apa, bila kita buat kebaikan, apa saja dia buat, dia nak suruh kita berhenti. Tak buat dah. Maka sekarang buat tak? Berhenti. Maka sebenarnya ikut cakap syaitan. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya teruskan dengan macam biasa. Tolak perasaan tadi. Tu baru betul. Tengah-tengah nak derma, nak apa, terasa aku yang paling banyak sekali derma ni. Duit warna purple. Purple dah lah, biru hijau kadang-kadang, merah pun tak ada. Terasa gitu. Ambil masuk poket balik bukan. Teruskan masuk, teruskan derma, buang tu perasaan tu. Iaitu ini syaitan ni. Ya Allah, kau ikhlaskan aku, buang. Bukannya masuk
dalam poket balik. Bukan? Begitulah. Bila ada lintasan, buang lintasan tu. Setiap kali buang lintasan tu, dapat pahala. Setiap kali lintasan daripada khatir syaitan tu datang, tak berdosa. Buang, dapat pahala. Bukan berhenti buat. Tu sikit cerita berkaitan dengan ilmu. Ilmu dia akan jaga kita. Okay. Ilmu lebih banyak kawan daripada orang kaya. Orang kaya lebih banyak musuh. Harta pula bukan, berkurangan bila dibelanjakan, ilmu akan bertambah bila dibelanjakan. Jangan sorok ilmu. Jadi orang dulu punya pepatah tak boleh pakai. Tok Guru silat macam mana saya tak ingat lah pepatah dia, tak bagi habis buah sepelek. Ada buah yang disimpan, sebab nanti anak murid lawan tokek, masa tu aku buat keluar buah aku. Tak boleh. Kalau macam tu jawabnya habislah ilmu itu. Habis tu anak murid dia akan ada anak murid yang lain, simpan sikit untuk Tok Guru. Lepas tu tak bagi semua ke anak murid. Anak murid ni pula ada anak murid, lama-lama habislah ilmu. Dah simpan aja, bagi habis. Sampaikan macam ni, aku dah tak ada apa dah nak ajar kau pergi cari guru lain. Sampai macam tu sepatutnya. Bukannya sorok ilmu. Kerana ilmu akan bertambah bila dibelanja. Belanja orang dengan ilmu akan bertambah ilmu kita. Sama ada ilmu itu, ilmu berkaitan dengan perkara itu, atau ilmu lain yang bertambah. Habis. Yang kelima. Kemudian datang yang kelima. Orang kelima pula datang. Bertanya ia seperti dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan cela, dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Orang yang ada harta tu diseru. Maksudnya orang ada harta biasa dituduh lah, gelaran kedekut, tak hidung masin. Itu siapa? Untuk orang kaya tu. Mana untuk orang miskin? Haji bakhil. Orang kaya tu. Jadi orang kaya biasanya diseru, dipanggil dengan perkataan yang tak elok. Kadang-kadang dia dah bagi derma pun orang panggil tak elok juga. Bagi banyak ni aja, kedekut. Loh. Harta lagi banyak. Maknanya harta itu, ilmu bukan menandakan harta tak bagus, cuma perbandingan di antara ilmu dengan harta. Bukan yang kata kita pakat-pakat tak payah cari harta. Bukan. Kalau banding ilmu, harta mana lagi baik. Itulah. Nanti kan macam seolah-olah macam Sayyidina Ali kata, lebih baik miskin aja daripada kaya. Lebih baik kaya aja, lebih baik jangan ada harta aja. Biar ilmu banyak, harta biar kurang. Bukan maksud tu. Bila buat dua perbandingan, dua-dua bagus. Tak ada harta banyak, siapa nak bayar zakat? Semua duk terima zakat, siapa nak bayar zakat? Orang beriman yang berharta lebih baik daripada orang beriman yang tak ada harta, yang miskin. Tapi buat perbandingan, dia beriman, ada harta. Ni beriman, tak ada harta. Baik yang orang ada harta tadi. Jadi tengoklah perbandingan apa kita nak banding ni. Salah faham pula. Memang betul, memang ada riwayat, ada doa-doa yang diamalkan oleh para ulama minta miskin, memang ada. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Lupa dah ayat. Memang pun kita tak nak baca pun. Berani baca. Kalau imam kata Allahumma ahyina miskinan, amin. Orang yang tak tahu tu amin lah. Yang tahu tu tak nak, ya Allah tak nak. Minta, ya Allah kau hidupkan aku kalangan miskin. Wa amisna miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Bangkitkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Nabi doa gitu. Kita berani tak amal lah? Kalau berani mana? Saya tak berani. Pernah sekali dekat RNR. Tak ingat, tak silap dekat Tapah masa tu. Ramai kan musafir semua kan. Jadi pakat-pakat kadang ada seorang tu dia nampak okey sikit, orang jadi ke imam. Kita datang tengok dah ada imam, follow aje lah. Bukan imam betul, bukan imam tu itu, tapi imam orang musafir juga. Dia baca doa tu, yang kau semua amin 5-6 orang. Saya tak amin. Tak ada tangan aja tak amin. Aku tak amin. Allahumma ahyin. Tapi itu betul. Kerana dekat akhirat orang miskin mempunyai banyak kelebihan. Hisab mudah, banyak kelebihan lah orang miskin di padang mahsyar nanti. Sebab tu Nabi nak dibangkitkan bersama orang-orang miskin.
Kat situ. Walaupun begitu, bukan bermakna kita kena miskin. Tidak. Dengan adanya harta, dengan itulah dapat bantu agama kita. Cuma perbandingan di antara ilmu dan harta. Jika diberi pilihan, lebih baik ambil ilmu, kerana ilmu bila dibelanjakan akan bertambah, harta bila dibelanjakan akan berkurang. Dan ilmu, harta orang akan tuduh kedekut dan sebagainya, tetapi orang berilmu diberi gelaran yang baik-baik. Diberi gelaran yang baik-baik. Dengan nama besar dan mulia. Dia beli gelaran yang baik-baik. Syekh, Maulana, Ustaz, Cikgu, Guruku, Murabbi, Pembimbing dan sebagainya. Semua baik. Tapi kalau orang berharta ni dibeli gerakan buruk-buruk. Biasanya gitu. Yang keenam. Kemudian datang yang keenam. Bertanya ia seperti dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipeliharakan daripada pencuri. Yang keenam, harta kita kena jaga, takut kena curi. Lagi banyak harta, lagi banyak CCTV. Lagi banyak harta, lagi banyak jaga, guard. Malah lagi banyak harta, kena beli anjing. Anjing tu berapa ribu tu? 4,000 seekor anjing yang jaga rumah. Maksudnya lagi banyak harta, lagi banyak lagi susah nak kena jaga daripada dicuri. Ilmu, orang bukan juga, orang tak nak pun. Nak curi apa? Orang tak nak apa ilmu. Nak bagi ilmu pun orang tak nak. Kerana ilmu itu tak perlu kita jaga dia daripada dicuri. Kerana ilmu dalam dada. Al-ilmu fis sudur wa laisa atau la fis sutur. Ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Ilmu dalam dada. Tapi sekarang kita ni ilmu dalam kitab. Tak apalah. Cuma harta mesti kita kena jaga daripada dicuri. Ilmu kita tak perlu jaga dia. Maka memudahkan kita. Ke-6. Ke-7. Kemudian datang yang ke-7. Bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta hisab akan dia pada hari kiamat, dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Dengan banyak harta, satu-satu kena hisab. Satu-satu kena hisab. Dalam soalan kubur, semuanya satu hala. Semuanya satu hala. Ma rabbuka, siapa Tuhan? Satu hala. Apa ikutan kamu? Apa nabi kamu? Satu. Ada satu soalan je yang dua hala. Harta kamu, daripada mana kamu dapat? Ke mana kamu belanjakan? Dua. Daripada mana kamu dapat harta, dan ke mana kamu belanjakan harta? Yang lain semua satu hala je. Siapa Tuhan kamu? Satu je. Tapi kalau harta, dua, iaitu daripada mana dapat dan ke mana dibelanjakan. Jadi orang yang ada banyak harta, dia susah sikit hisab dia. Banyak sikit hisab dia, detail hisab dia. Maka dia akan menyusahkan dia. Tak kena gaya, akan menyusahkan dia di akhirat nanti. Tapi orang yang ada ilmu diberi syafaat. Malah orang ada ilmu boleh memberi syafaat. Orang ada ilmu ni boleh bagi syafaat kat orang lain. Kalau tidak pun, orang ada ilmu ni, Nabi yang syafaat dia. Maksudnya ilmu menolong seorang itu di akhirat, sedangkan harta menyusahkan. Orang itu di akhirat menyusahkan dengan maksud hisab tadi. Yang ke-8. Kemudian datang yang ke-8. Bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Harta lagi lama makin rosak, makin rosak, binasa. Tapi ilmu lama mana pun tak binasa. Harta akan binasa di telan zaman, ilmu kekal bersama pemiliknya, tak rosak. Yang ke-9.
Kemudian datang yang ke-9, bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Harta mengeraskan hati. Dengan banyaknya harta, sedikit demi sedikit perasaan sayang dekat harta tu akan tertanam dekat hati, menyebabkan hati jadi keras. Walaupun mula-mula tu hati dia okey je, tapi lama-lama ada perasaan sayang. Duit banyak dalam bank, lama-lama jadi sayang. Bila kurang, tak jadi sayang. Dia akan jadi, harta akan menyebabkan hati jadi keras kerana sayang dekat harta, sayang pada dunia tu tadi. Jadi sedangkan ilmu, ilmu menerangkan hati. Ilmu ni, hati yang keras dengan ilmu boleh jadi lembut. Dengan ilmu tasawuf dapat jadi lembut dengan cahaya keilmuan. Jadi orang yang banyak harta, dia berisiko untuk keras hatinya, jadi sayang dekat harta. Sayang dekat dunia, tak nak mati, seolah-olah macam tak nak mati. Dia akan tengok orang yang hidup, yang umur banyak, tu 100 tahun hidup, yang itu umur 90 tahun hidup. Dia akan tengok gitu, sebab harta banyak. Dia payah sikit nak ingat mati, hatinya dah keras. Dan dia akan tengok dia akan tengok orang yang nanti. Tapi orang yang ilmu, dia akan tengok orang yang dekat dengan dia. Tu umur berapa? Mati awal lagi. Ni mati awal lagi. Lebih awal daripada umur aku, dia dah mati. Orang ada ilmu, dia menerangkan hati. Yang tak, okey? Yang ke-10. Kemudian datang yang ke-10, berkata ia, ilmu afdal atau harta. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya, dan empunya ilmu mendakwakan kehambaan. Yang banyak-banyak harta ni, mengikut sejarah yang lampau, pemilik harta akhirnya akan mengaku Tuhan. Yang harta sungguh banyak, sungguh tu, last sekali akan mengaku Tuhan. Sedangkan orang pemilik ilmu, dia akan mengaku dia hamba. Lagi banyak ilmu, lagi hamba. Lagi aku hamba, lagi aku hamba. Lagi banyak harta, makin mudah untuk mengaku Tuhan. Kalau tak mengaku Tuhan pun, berperangai macam Tuhan. Dia tak mengaku Tuhan sebab taklah banyak sungguh harta dia, tak banyak, cuma dia akan berperangai seperti Tuhan. Macam mana perangai Tuhan? Maksudnya belagak, sombong. Sombong itu adalah selendangku, pakaianku. Dalam hadis qudsi, Allah kata sombong itu pakaianku, jangan kau ambil pakaian aku. Tiba-tiba kita sombong, kita ambil pakaian Tuhan, umpama tu itu majas tu. Jadi dengan harta ni, dia akan menyebabkan akhir sekali mengaku Tuhan ataupun berperangai seperti Tuhan. Cakap lepas je kat orang, buat suka hati aja, tak fikir perasaan orang. Sebab apa hal, tak apa, nanti aku bagilah sikit duit ke dia, dah senyap lah. Gitu je kerja dia. Tapi pemilik ilmu akan akhir sekali, makin banyak ilmu, makin tak reti, makin jahil. Lagi banyak ilmu, makin jahil. Dia terasa dia jahil. Makin banyak ilmu, mana lagi jahil. Lama, makin lama, dia akan mengaku hamba. Kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, tanya yang sama, yang ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, seterusnya, nescaya aku jawab dengan jawapan berlain-lain selama hidup aku. Semua hidup aku ni berapa lama dia? Korang tanyalah banyak mana soalan. Setiap kali soalan yang sama tadi, aku akan jawab jawapan yang berlainan sampai aku mati, kata Sayyidina Ali. Nak bagi tahu, betul lah Nabi kata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudang ilmu, Ali pintu dia. Memang patutlah, memang layak lah pun. Maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Semua pakat-pakat masuk Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Itu hadis Nabi akan datang. Sambung akan datang hadis Nabi. Wallahu alam. Tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik.